Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah taala, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama berhimpun pada pagi ini dalam satu siri kuliah duha yang dianjurkan oleh rakan muslimah Masjid Al-Falah USJ 9. Mudah-mudahan perkongsian kita pada pagi ini akan mendapat kebaikan, rahmat dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik, terima kasih pada semua sahabat-sahabat yang bersama pada pagi ini. Raudatul Muslimah Al-Falah yang menjadi penganjur atau penaja kuliah kita pada pagi ini. Faiz Helmi, Osman Kalsum, Surya Putri Zainal, Mama Noliza daripada Singapura, Kak Mariah Chan daripada Singapura, Kak Maimanah Ibrahim, terima kasih banyak. Seperti biasa, teruskan share, teruskan komen, teruskan tag kawan-kawan kita yang lain. Mudah-mudahan dapat kita memanjangkan perbincangan kita pada pagi ini, insya-Allah. Terima kasih Jamilah Hasan yang bersama juga pada pagi ini, Simah Sarmain, Rozaini Ibrahim. Itulah yang setakat ni lah, insya-Allah. Baik. Kak Akma, Amir Rashad Azhar, Kak Akma daripada Seksyen 19 Shah Alam, Neni Ros, Zainab Hussein, terima kasih banyak. Baik, sahabat yang dirahmati Allah, pagi ini kita akan bincangkan perbahasan kita menggunakan kitab Al-Azkar Imam Nawawi rahimallahu ta'ala. Kalau kitab hijau ni, kitab lama lah, saya panggil kitab lama, muka surat 705. Di bawah tajuk boleh mengutuk atau mencela orang-orang yang melakukan maksiat tanpa menyebut identiti mereka. Maknanya kita diharuskan, maknanya dibenarkanlah mencela orang yang melakukan maksiat, tetapi kita tidak mengaibkan mereka.
Makna nama-nama dia kita tak sebut lah. Makna kita kata, oh teruk betul dia tu, kan, buat maksiat sampai tak sedar diri, macam tu tak apalah. Tak, maknanya elakkan mention nama dan seumpamanya, dan pastikan betul dia tu pelaku maksiat, kan. Lagi takut salah orang ke, dia tak buat, itu kita elakkan lah, ya. Baik, so pagi ni kalau yang mana ada kitab boleh semak lah dalam muka surat kitab masing-masing, terutamanya rakan-rakan muslimat daripada Masjid Al-Falah yang bersama pada pagi ini, insya-Allah. Muka surat saya tadi 705. Terima kasih Zainab Hussein, Melo Hassan, Kak Maimanah daripada JB Clear, Rozaini Ibrahim, Tuan Haji Kamarudin, yang mencatatkannya di situ, Simah Sarmain, Habibah Abdullah, Neni Ros daripada Rembau Clear, Kak Ayu Saim daripada Arizona. Alright. So, tajuk kita tadi adalah boleh mengutuk atau mencela orang yang melakukan maksiat tetapi kita tidak menyebut identiti mereka. Dan sebenarnya orang kata mengutuk, mencela ni maksud dia untuk kita memberi pengajaran, mengambil iktibar, untuk kita sama-sama bermuhasabah supaya kita dan ahli keluarga ke kawan-kawan jangan buat benda yang sama lah. Itu tujuan asal. Baik, mana dalil-dalil yang membuktikan tajuk kita pada pagi ini? Banyak hadis, dan hadis-hadis yang saya akan bacakan ini ada juga yang saya buat rujukan, yang saya buat orang kata pencarian huraiannya, kerana ada juga yang saya tak faham, dan saya semak balik. InsyaAllah mudah-mudahan kita sama-sama faham lah, insyaAllah. Baik, muka surat 705 tersebut dalam hadis-hadis yang sahih. Kebanyakan hadis ni semuanya hadis yang sahih. Lagi masyhur bahawa Nabi SAW bersabda, la'anallahul wasilah wal mustawsilah. La'anallahul wasilah wal mustawsilah, yang bermaksud Allah Ta'ala mengutuk atau istilahnya melaknat, menghina lah, kan, yang kita sebut tadi, iaitu perempuan yang menyambung rambutnya dengan rambut orang lain, dan perempuan yang minta disambungkan rambutnya dengan rambut orang lain. Ada dua kat situ, kan. Allah melaknat perempuan yang menyambungkan rambut. Yang kedua, perempuan yang minta disambungkan rambutnya. Kan. Mana ada dua golongan kat situ lah. Tapi poin asas dia sama. Iaitu ceritanya menyambungkan rambut. Ini yang saya nak hurai sedikit lah, supaya kita sama-sama faham, insya-Allah. Ni macam mana namanya ni? N. Faidrus Nordin kot, daripada Cameron Highland Clear. Fairuz ke Faidrus? Fairuz Jamilah Abu Hassan, kitab coklat cair, muka surat 627. Thank you Cik Milah kita, kawan sekolah. Asma Zuraida, terima kasih banyak. Kak Azian Kamarudin,
daripada USJ, Sidik Botol, Acik-Acik, Dina Talib, Habibah Abdullah, Kitab edisi 2019, muka surat 627. Yang coklat tadi tu lah kot. Ustaz dah kongsikan ke link Quran? Belum. Lupa manjang. Lupa memanjang. Alright. Baik. Tadi penghuraian yang disebut tadi, bila kata Allah melaknat perempuan yang menyambung rambut, menyambungkan rambut. Baik, cuba kita tengok apa hukumnya. Sekejap nah. Disebutkan di sini antara perbuatan yang dianggap melampau. Ini saya ada simpan sedikit catatan itu. Dan dilarang dalam Islam ialah menyambung rambut atau dinamakan al-wasal. Yang tadi itulah wasilah kan, menyambung rambut. Diambil rambut lain, disambung dekat kepala dia lah, kat rambut dia. Wanita yang menyambung rambut dengan rambut lain agar rambutnya kelihatan panjang dan menyebabkan orang lain menyangka rambut yang disambung tadi adalah rambut yang asal. Larangan tersebut berdasarkan hadis Asma binti Abi Bakrin, bahawa seorang wanita datang menemui Nabi SAW. Ini terbitnya hadis ni. Mana datang hadis yang Nabi kata Allah melaknat orang yang perempuan yang menyambung rambut. Hadis tu datang daripada kisah yang disebut oleh Asma, anak Sayyidina Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anha. Bila dia kata ada seorang perempuan datang jumpa Nabi, dia mengadu. Dia kata, wahai Rasulullah, aku ada seorang anak perempuan yang baru menikah. Maknanya ibu perempuan tu datang jumpa Nabi kan. Mak dia datang jumpa Nabi. Dia kata, anak aku ni baru menikah, tapi dia kena penyakit macam cacar ataupun masalah keguguran rambut. Dia ada banyak sangat rambut yang gugur. Macam kita kata kalau bahasa hari ni mungkin macam kanser lah kot, no? Bila dia buat kemo apa semua kan. Lalu dia tanya Nabi, bolehkah saya menyambungkan rambutnya dengan rambut, maknanya dia nak sambungkan rambut anak dia tu, yang banyak gugur kan, sebab anak dia baru kahwin. Itu yang keluar hadis tu. Itu yang keluar hadis yang Nabi melaknat perempuan yang menyambung rambutnya. Baik, cuba kita tengok sedikit hukum hakam secara asas lah, ya. Kalau nak detail lagi huraian, kena cek dengan para alim ulama lah. Saya ni ustaz-ustaz biasa je. Baik, apabila perempuan menyambung rambutnya dengan rambut manusia, maka hal itu jelas haramnya tanpa perselisihan. Sama ada yang disambungkan itu rambut dari lelaki ataupun daripada perempuan, ataupun rambut mahramnya atau rambut suaminya, ataupun rambut yang selain keduanya. Asasnya, ambillah rambut siapa pun, sambung kepada rambut perempuan yang tak berapa nak ada rambut tadi, hukumnya adalah haram. Ya, itu asas. Ataupun perempuan yang menyambung rambutnya dengan rambut yang najis seperti bulu atau rambut haiwan yang tidak dimakan dagingnya, pun sama juga hukumnya adalah haram, sebab dikira membawa najis lah. Rambut yang dia nak sambung tu rambut yang bernajis. Dan hukum ini sama saja bagi yang dah berkahwin atau yang belum berkahwin, baik bagi lelaki ataupun bagi perempuan. Baik. Okey, sekiranya perempuan itu tidak mempunyai suami, ataupun dia hamba yang ataupun dia tak ada tuan lah, maknanya dia seorang-seorang dia je, ada 3 pendapat. Pertama, tak boleh juga. Walaupun dia seorang, tak boleh juga, sebab asas pada
hukum haram tadi. Pandangan kedua kata boleh. Pandangan ketiga pula, paling sahih di sisi Imam Syafi'i, apabila perempuan itu menyambungkannya dengan izin suami, maka hal itu dibolehkan. Maknanya kalau dia nak sambung, suami izin. Dalam pandangan Imam Syafi'i itu dibenarkan. Sama juga macam perempuan yang dia nak pakai mungkin rambut palsu lah. Rambut tak ada atau dia botak kan. Ada tak perempuan botak? Ada kot no? Dia botak. Kalau botak tak apa comel, maka suami dia kata kau pakailah rambut palsu dalam rumah lah. Kalau keluar dia mungkin bertudung kan. Jadi itu juga adalah diharuskan. Maknanya ingat, kalau dengan suami izin, jalan, tak ada apa-apa masalah. Baik, sama juga fatwa macam pakai rambut palsu kan. Dia kata dia diharuskan dengan syarat izin suami, dan ia bukan dibuat daripada rambut manusia dan bukan bulu yang bernajis. Maknanya mungkin dia ambil daripada bahan-bahan yang suci lah. Itu asas. Boleh dapat pagi dah pening dah kan. Tapi itu yang kita nak kena faham lah kan. Itu hukum dia. Bila Nabi sebut begitu, maka itu yang kita kena faham, insya-Allah. Terima kasih Dina Talib, Kak Sariza Agus, Fatimah Abdul Rahman. Masa zaman jahiliah Ustaz, masa kahwin mak andam bubuh rambut yang dah siap jadi sanggul. Itu pun ulama kata tak boleh jugalah kan. Itu dah lepas tu kita istighfar lah. Mungkin kita tak tahu kan, zaman-zaman tu kita tak tahu. Orang panggil extension rambut Ustaz. Betul-betul. Terima kasih air mata kasih. Jadi yang kalau kita pernah terbuat lah, bahasa mudah dia ginilah. Kita dulu tak tahu kan. Banyak benda yang kita tak tahu sebenarnya. Dulu-dulu kita jahil, kita tak mengaji, kita hidup dengan zaman kita. Dulu-dulu ilmu agama pun kurang. Zaman-zaman dulu kan. Jadi kita pun, yalah macam contoh gini lah. Dulu-dulu kahwin mesti ada bersanding. Dulu-dulu 80-an, mungkin awal 90-an tu ada lagi. Tapi paling meriah tu orang kata 70-an, 80-an kan. Masa tu bersanding tu kira wajibul gunah. Kan. Wajib lah masa zaman itu kan. Dengan kugirannya, berjoget, lambak apa semua kan. Dah dulu tak reti kan. Dulu kita tak tahu barangkali. Allah tu maha pengampun. Kita jangan ulang balik dan kita minta ampun. Itu je kaedah. Kan. Islam ni agama yang mudah. Tapi jangan kita mempermudahkan. Itu aja kan. Mana yang dah ter tu kita minta ampun lah. InsyaAllah. Baik, habis yang tu kan, hurai banyak, saya pula pening kan. Kan. Baik, sambung lagi kitab. Dalil yang kedua, Allah Ta'ala menyebut, Nabi SAW menyebut la'anallahu akilar riba, iaitu Allah melaknat orang yang memakan riba. Allah melaknat juga orang yang makan riba. Jadi cuba kita elakkan benda ni. Walaupun betul lah Nabi SAW sebut di akhir zaman kot mana pun kita akan terkena, orang panggil, Nabi kata debu-debu riba. CP-CP itu pun kadang-kadang terkena juga. Jadi apa pun ikhtiar yang terbaik kita elakkan, kita jauhkan. Dan kalau ada yang terlepas-terlepas sebelum ni, macam tadilah, kita minta ampun dengan Allah dan kita janji kita takkan memakan riba lagi. Secara langsung ke mungkin tak langsung ke, kita minta ampun dengan Allah. Sebab itu banyak kali dah saya sebut, dalam hidup kita ni jangan tinggalkan istighfar. Jangan tinggalkan, orang kata, minta ampun dengan Allah, merayu dengan Allah, bertaubat pada Allah.
Sebab ialah ada dosa kita ni yang kadang-kadang kita tak perasan, yang kita terlepas pandang, yang kita anggap oh ni okey kot ni, tiba-tiba benda tu dosa. Kan, jadi itu pentingnya kita belajar, kita mengaji, kita dengar kuliah agama walaupun dalam situasi macam ni lah, buat live saja kan. Sebab surau masjid pun tak boleh nak kuliah lagi di Selangor apa semua. Jadi yang penting ilmu tu lah, kefahaman ilmu tu, supaya kita reti oh ini tak boleh, sebenarnya aku dulu tak tahu, kita minta ampun dengan Allah. Oh ini okey tapi aku pula tak buat, kita buat. Macam tu kan. Jadi ingat, golongan kedua yang dilaknat oleh Allah ialah orang yang memakan riba. Yang ketiga, la'anallahul musawwirin. Allah Ta'ala melaknat orang-orang yang menggambar sesuatu yang mempunyai roh. Allah Ta'ala melaknat orang yang menggambarkan sesuatu yang yang mempunyai roh. Okey, jadi saya ulas yang tu. Cik Milah kata kalau ada kekurangan lain anggota badan tapi suami tak izinkan untuk repair, tak boleh juga lah ustaz. Dia gini, perempuan ni kok mana pun bukan perempuan, isteri kok mana pun kunci dia, master key dia dekat tok laki dia lah. Tok laki dia yes, jalan. Tapi yes jalan pun kena tengok dulu. Kalau yes jalan, agama benar, okey. Kalau yes agama tak bagi, no juga. Macam tu kan. Jadi dalam apa pun tengok dulu. Cuma asasnya memang izin suami lah. Kok mana pun keizinan suami. So kita jaga baik-baik. Jadi kepada Cik Milah, kirim salam pada suaminya. InsyaAllah. Terima kasih Sayyidina Abdullah, Cik Su. Dulu-dulu jahil, Neni Ros kata. Kurang pendedahan. Dulu-dulu kan. Yalah macam saya cerita dululah. Kita dulu sekolah rendah kan, 80-an. Macam saya 80-an kan. Seluar pendek. Masa tu. Yang perempuan skirt biru cair, biru pekat kan. Kalau sekolah menengah biru cair, sekolah rendah biru pekat kot. Dululah, lama dah tak ingat lah. Tak reti apa masa tu kan. Jadi insya-Allah kita minta ampun banyak-banyak dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Kak Maria Chan, Kak Maimanah Ibrahim, Ustaz Sofi Ramli kita. Orang apa kena berkampung, aku lupa lah. Tapi belah-belah Pendang kan. Apa kena nama kampung? Apa nama kampung? Lupa lah. Belah-belah Pendang. Tak ingat lah. Sebab Muhammad Sofi Ramli ni sama mengaji dengan saya di Mesir, rakan serumah saya. Dipanggil ahli bait. Rakan serumah masa mengaji Mesir dulu, geng Kedah lah, tapi sekarang dia duduk Johor kan. Kak Jamila, terima kasih. Hari-hari istighfar, insya-Allah kita minta ampun nak. Kita minta ampun dengan Allah Ta'ala. Nani, waalaikumsalam. Orang perempuan tak boleh potong rambut macam lelaki, tapi misal kata di kepala kita ada eczema tu apa kata-kata lah. Kata-kata lah. Boleh ke kita potong rambut macam askar tu untuk menyenangkan bubuh ubat? Boleh, tak ada masalah kan. Sebab ada mudarat tu boleh lah. Cuma jangan terlalu sampai menampakkan macam lelaki lah. Sekali kita bimbang pula kan, dia masuk pula dalam kategori hadis Nabi pula, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, dia termasuk kaum tu kan. Maknanya kita potong rambut tu, kita adjust sekadar insya-Allah boleh ubat tu sampai.
Tokai. Thank you bro. Tokai kat Penang. Orang Kedah pun tak tahu bang. Masalah betul. Tokai. Nak sebut perkataan tu dah tak ingat lah. Alright. So baik, kita sambung balik. Yang tadi tu. Allah melaknat orang yang menggambarkan sesuatu dengan yang mempunyai roh. Kalau bahasa mudah hari ni ialah melukis lah. Ibarat melukis gambar orang yang hidup. Jadi sekarang ni pula dah canggih kan, ada kamera perap tangkap gambar. Jadi ini hukum-hukum moden yang ulama bincang. Jadi bila Nabi kata Allah melaknat orang yang melukis atau menggambarkan sesuatu yang memiliki roh, makna orang atau binatang, kan. Tapi bawa-bawa tenang dulu, dia ada hukum. Memang betul lah asasnya dilaknat, tapi tengok sebab apa dia melukis. Tapi kalau buat ukiran patung yang untuk dipuja, untuk disembah, yang tu confirm tak boleh lah, ya. Baik, saya baca sikit pandangan Dr. Syekh Yusof Al-Qaradawi. Beliau mengatakan hukum melukis sesuatu yang bernyawa, yang bernyawa. Contoh, ibu-ibu lukis gambar saya bernyawa kan. Jangan kata saya tak bernyawa pula, saya bernyawa ni. Kan. Jadi hukumnya ulama kata, Dr. Yusof Al-Qaradawi kata hukum melukis sesuatu yang bernyawa seperti manusia dan haiwan menjadi khilaf di kalangan para ulama. Dia ada perbezaan pandangan. Khilaf tu maknanya perbezaan pandangan. Jumhur ulama mengatakan ianya haram. Kebanyakan ulama. Jumhur makna kebanyakan. Ulama mengatakan haram. Haram apa? Haram melukis sesuatu yang bernyawa tadi. Baik dilukis gambar manusia ke gambar haiwan. Lukis. Kena faham tu. Lukis, ya. Dan sebahagian ulama mengatakan dibolehkan. Pasal apa pula ustaz? Dah Nabi kata dilaknat, takkan ulama handal daripada Nabi? Kadang orang mikir tak, kan? Dah Nabi kata laknat, tak boleh lah. Asal sebahagian ulama kata boleh. Sabar. Bawa tenang dulu. Ulama dia ada hujah sikit. Bukan ulama nak mengatasi Nabi, tidak. Tetapi ulama mengeluarkan hukum, pandangan, mungkin berdasarkan situasi semasa yang mereka lihat. Contoh gini. Yang kata harus tadi adalah digunakan lukisan tadi untuk tujuan dakwah, untuk tujuan pembelajaran, tidak termasuk dalam yang diharamkan, bahkan dituntut oleh syarak sekiranya menjadi medium yang amat penting dalam menyampaikan dakwah dan ilmu yang bermanfaat kepada manusia. Dan ini tidaklah menjadi gambar yang haram padanya, seperti mana gambar mengangkat sesuatu yang tidak bermoral, kezaliman dan gambar yang tidak senonoh. Okey, kesimpulan dia ginilah. Tapi rasa tak ada kot pelukis dalam ceramah saya ni kan. Tapi yang boleh lukis ni gambar orang ke, binatang ke, gambar ustaz ke, gambar ulama ke, lakaran gambar sahabat Nabi ke, bukan tepatlah lakaran. Maka dengan niat untuk pembelajaran, dengan niat untuk orang kata dakwah, dakwah kan, nak dakwah, nak mengajar. Kalau di sekolah kan orang kata pembelajaran menggunakan gambar kan kadang-kadang lebih berkesan berbanding bercakap saja atau menulis. Bila lukis gambar pemandangan, contoh tak, lukis gambar cikgu, kan zaman sekolah dulu kan. Jadi tujuan lukis tu bukan nak memuja, nak mengagung-agungkan lukisan itu, bukan.
itu orang kata just untuk learning saja kan, untuk pembelajaran. Maka insya-Allah itu diizinkan oleh agama. Kak As Ismail, insya-Allah kita azam istighfar 1000 kali sehari sambil merenung dan menghitung dosa kita. Insya-Allah. Kan? Itu 1000 tu banyak tu. Kalau mampu kita buat, alhamdulillah. Muhammad Fadli, Ustaz boleh ke tanya soalan luar tajuk? Tanya boleh, jawab belum tentu. Kan? Boleh tanya, tak masalah. Kalau saya mampu, saya jawab. Kalau saya tak mampu, saya postpone dulu. Tohun, terima kasih banyak. Kak Sabari Abu Samad, dengar Ustaz boleh, tak boleh nak komen. FB kacau pula. Macam-macam FB ni. Budak-budak zaman lah ni suka lukis kartun anime, Ustaz. Apa orang sebut? Anime. 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 Aku tak reti nak sebut. Kan? Kartun tak apa, tak masalah tak. Kadang-kadang kartun tu pun dia untuk pembelajaran juga. Ada yang mampu pun ada juga kan. Tapi untuk macam upin-ipin kan. Kartun anime. Anime. Baik, sambung bacaan. Hadis yang keempat. La'anallahu man ghayyara manaral ard. La'anallahu man ghayyara. Bacaan dia ghayyara. Dia ada sabdu dekat ya tu. Bukan ghayran. Ghayra makna lain. Ghayyara lain maknanya. So dalam hadis ni, la'anallahu man ghayyara manaral ard. Allah melaknat orang yang merubah petunjuk jalan di muka bumi. Bila saya semak hadis ni, pening kepala tu. Kan, saya jadi pening juga. Apa benda orang yang merubah petunjuk jalan di muka bumi? Agak-agak apa benda tu? Manaral ard. Allah melaknat sesiapa yang ghayyara makna mengubah. Dia ubah. Manaral ard, petunjuk bumi. Petunjuk bumi. Macam mana tu? Pening. Saya semak tadi, saya cek balik kan. Saya try Google dalam bahasa Arab lah. Macam ya je aku ni kan. Google dalam bahasa Arab. Sebab kita type hadis tu kan bahasa Arab kan. Jadi, saya dengar juga ada 2-3 ulama' sebut. Saya semak balik. Jenuh gak nak memahamkan huraian dalam bahasa Arab tu. Tapi, kesimpulannya macam ni. Allah melaknat orang yang mengubah apa tadi? Petunjuk jalan di bumi. Maksud dia macam ni. Orang yang ubah, ada ulama bincang, dia kata maksudnya orang yang ubah sempadan. Ini biasa jadi kan. Terutama faraid kan, pembahagian harta. Tanah ni pecah 8 lot. Lepas tu yang tukang pecah tu, kalau betul dia punya ukuran sempadannya, okey lah. Tapi kalau dia ubah sikit aja, orang kata seinci 2 inci pun, kalau tak diizin oleh pemilik bersama, maka itu nak kena laknat. Itu maksud dia. Ulama kata itu maksud Allah melaknat orang yang mengubah petunjuk di atas muka bumi. Dia bukan ubah signboard tau. Jangan ingat dia ubah signboard pula. Kan, dia tulis Kuala Lumpur 5 km. Lepas tu dia ubah papan signboard Kuala Lumpur tu, diubahnya Seremban. Itu pun sebenarnya tak boleh jugalah, menipu orang kan. Tapi bukan itu maksud hadis tu. Mengubah petunjuk jalan bukan ubah signboard, ya abang kakak sekalian, mak-mak sekalian, bukan ubah signboard. Maknanya ubah sempadan. Maksud dia, bila diubah tu, dia telah dikira mengambil hak orang lain. Macam tu kan. Saya pernah jumpa lah, ada sebelum ni kan, kita duduk berjiran. Jadi
jiran tu datang komplain, kan? Jiran sebelah tu dikomplain kat kita. Dia kata, "Ustaz, ni dia ambil saya punya pagar sikit ni." Jiran kan ada pagar. Dia kata ke saya, dia ambil, tuan rumah tu ambil pagar dia, sempadan dia sikit. Bila saya sembang lah dengan tuan rumah pula kata jiran tu pula ambil. Tak tahu mana satu. Kan saya kata, entahlah, aku pun tak tahu mana satu yang betul sebenarnya, dan masing-masing mendakwa masing-masing. Jadi itu pun masalah agak, kan. Jadi kok mana pun jangan, kita tak nak lah dengan sebab orang kata sejengkal dua, dengan sebab seinci, dengan sebab sekaki saja yang kita ubah sempadan itu, kita apa benda dia panggil, kita ambil hak orang yang bukan hak kita. Nak menjawab besok, jangan buat pasal, jangan buat pasal. Orang Perak kata jangan buat pasal. Tak, kita baca sejarah Bani Israel, kisah yang popular lah, yang bila Rasulullah SAW lalu di satu perkuburan, lalu Nabi dengar penghuni di bawahnya diseksa. Lalu Nabi berhenti di kubur itu dan Nabi bagi salam pada malaikat Munkar dan Nakir. Nabi kata, "Wahai Munkar dan Nakir, aku minta izin, boleh tak aku nak soal siasat sekejap Mamat yang kena seksa tu, yang tengah meraung tu, yang kena seksa tu." Lalu malaikat Munkar dan Nakir izinkan. Soalan pertama, dua soalan je Nabi tanya. Soalan yang pertama, kenapa kamu diseksa? Soalan yang kedua, soalan pertama, apa sebab, kan? Pasal apa kena seksa ni? Soalan kedua, berapa lama dah kena seksa? Itu soalan dia. Jadi Allah izinkan si mati ni tolong jawab soalan Nabi tu. Dan dia kata, aku dulu kerja tukang cari kayu api. Macam cerita Piramli tu, nak cari kayu. Kan? Pergi cari kayu, kan? Bini nak mengamuk, tak ada kerja, pergi cari kayu. Jadi dia ni ada majikan. Majikan dia hari-hari suruh dia pergi cari kayu untuk dibuat kayu api lah. Cari kayu api di hutan, tebang-tebang. Lepas tu bawa balik, dapat upah dia tu, jual tu dapat hasil tu bagi kat tuan dia tak ambil pun. Lepas tu tuan dia bagi upah, dia ambil lah gaji dia, kan. Tiap-tiap hari dia buat benda yang sama, sampailah satu hari, kita pun biasa dengar dah ceritanya, lepas dia tebang-tebang kayu tu, dia berehat sekejap, berehat menyandar kat pokok, kan. Tiba-tiba dia rasa celah gigi dia tu adalah sisa makanan. Kot dia makan nasi lemak kot tu, sambal sotong kot, tak tahulah. Jadi dia pun tak selesa lah, ada makanan terselit celah gigi, kan. Lalu dia kata, aku pun patahkan sikit kayu api tu, nak buat pencongkir gigi. Agak-agak besar mana kayu pencongkir gigi tu? Besar batang mancih je, kecil lagi lah, halus lagi. Separuh batang mancih kot, halus. Lalu dia pun patahkan kayu api yang dia dah kumpul ikat tu, ambil sikit ujung kayu api tu, buat congkir gigi. Dah keluar dah makanan yang terselit tadi, dia pun buang, dia pun pikul kayu. Aku pergi pasar, jual macam biasa, dapat duit bagi ke tuan bagi gaji, aku ambil. Itu je. Tapi aku tak minta izin. Tak minta izin patahkan tu. Lalu Allah telah seksa aku dalam kubur ni. Dia kata, tanpa henti aku diseksa dalam kubur ni, tanpa henti, semenjak 70 tahun yang lalu. Allahu Akbar. Itu curi apa tu? Bukan curi sangat, dia ialah ada keperluan, kan. Dia pun patah sikit je, tak luak kot. Tak boleh. Hak tu yang curi 1 meter tadi, 1 kaki, kan, yang 3 ekar lagi banyak lah, kan. Jadi
Tak usahlah ibu ayah sekalian. Mana kita ambil pendekatan macam ni lah. Bukan hak kita, tak usah usik. Boleh faham tak? Bukan hak kita, jangan diusik-usik. Jangan diganggu, jangan diambil. Walaupun geram je aku tengok kan, nak ambil tak, jangan. Ingat cerita tukang kayu tu, pencari kayu api tu kan, dia seksa begitu rupa hanya kerana sedikit saja bahan yang diambil buat kayu congkir gigi tu kan. Na'udzubillah. Acik-acik kata tak ada bakat melukis Ustaz, takat lukis kartun lidi je yang boleh. Okey gak saya kartun lidi untuk dia apa? Memang tangan keras, tak erti nak melukis kan. Kak As kata ubah Quran dan hadis ke Ustaz, petunjuk bumi. Mungkin ada pandangan ulama sebahagiannya begitu. Sebab Nabi sebut tu umum kan. Petunjuk bumi boleh jadi Quran dan hadis yang menjadi petunjuk kita di dunia. Kita ubah sama juga. Tapi yang saya jumpa tadi, dua ulama bincang pasal ubah petunjuk jalan tu lah. Tu sempadan kan, sempadan tanah ataupun sempadan lah, macam tanah kan, tanah pusaka ke apa ke, buat rumah ke apa, ambil hak orang, macam tu maksudnya. Tapi boleh jadi juga dimaksudkan dengan petunjuk bumi, insya-Allah. Terima kasih Kak As. Cik Mila kata ubah batu sempadan. Itulah, batu sempadan tu kecil je kan. Ubah yang tu perang dunia ketiga je awak. Kan, batu sempadan kecil tu letak situ. Ni tanah aku, ni tanah engkau belah sana, tanah aku belah sini. Ubah sikit aja, angin tiup tergolek sikit, habis perang dunia ketiga je awak. Allahu Akbar. Umi Kalsum, Ustaz boleh tak kita simpan gambar kita masa kita muda-muda dulu yang dilukis seorang kawan? Gambarnya setakat dada saja, bukan gambar penuh. Boleh, tak ada masalah kan. Gambar-gambar lukisan ni boleh disimpan, tapi bukan untuk diagung-agung, dipuja-puja, tak adalah. Just simpan, orang kata kenangan. Gambar tu pula sekerat aja kan. Tak ada masalah. Ulama kata boleh ya. Kenangan. Raja Sofia, Singapura, maaf Ustaz, nyari-nyari saya termis kuliah. Yelah, kadang-kadang kita terlupa kan. Sebab kita dalam kepala setting Ustaz Rahim Nasir je 8.45 malam. Tengok muncul pula 10 pagi. Kelang kabut kita. Allahu Akbar. Acik-acik, bagi kami orang Negeri Sembilan, hak atau pusaka tanah apa tu? Ke turun kat orang perempuan Ustaz, macam mana nak faraid? Itu adat saja tak? Itu adat saja. Sebab hukum mengatasi adat. Jadi kena refer pada agama balik lah. Kan? Walaupun adatnya begitu, adat pepatih, adat Minangkabau ke apa kan. Jadi adat boleh diikut selama tidak menyalahi agama. Boleh. Tapi kalau bercanggah, itu kena refer pada agama balik lah. Tak, dia gitu je. Kak Faridah Ma'alib, sambil kerja dengar ceramah Ustaz, Masjid Tanah Kelia. Jauhnya orang Melaka. Terima kasih orang Melaka. Cik Su Haslina Abdullah, hak orang tetap hak orang, janganlah kita ambil walau sedikit. Betul kan? Kadang kita ni suka dengan orang punya, itu masalah, penyakit kita kan. Tengok orang tu pakai begini, kita berkenan. Tengok orang tu kereta ni, kita berkenan. Yang kita punya kereta ada je pun kan, ada je, tak berkenan. Semedang tak berkenan. Semedang, bisa dengar kalimah semedang kan, selalunya tak berkenan. Dia berkenan hak orang juga. Itu penyakit. Terima kasih Johnny Max, ada kat rumah katanya. Nani, subhanallah, takut dengan kisah tadi. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita yang lalu. Waktu tu saya tak tahu pasal hukum. Amin. Bukan Nani je, semua orang macam tu kan. Semua kita dulu tak erti apa pun.
tahu hukum hakam sangat, kita pernah terlajak, kita pernah terlanjur. Maksud saya terlanjur ni terlanjur buat dosa kan. Bukanlah terlanjur buat maksiat, berzina ke apa, bukan tu maksud saya. Terlajak, kita terlajak. Dulu tak reti, tambah pula muda kan. Muda ni orang kata membujur lalu melintang patah. Kadang-kadang dia tak jadi melintang patah, dia jadi melintang pukang. Kan, wahara dia buat je. Jadi tak apa, macam saya sebut tadi, apa pun kita istighfar. Sebab tu saya dah sebut dah tadi kan, dan ustaz-ustaz lain pun semua sebut benda yang sama. Hari-hari istighfar, istighfar, istighfar. Minta ampun, minta ampun, minta ampun. Kan? Dosa kita banyak. InsyaAllah. Osman Kalsum, sama-sama. Tahun lumrah manusia kau ustaz, tak berapa nak ada, semua perkara baik kita nak bikin. Bila ada kuasa dan harta je, namun perkara baik tu entah ke mana, hasutan setan kot. Betul lah. Kan? Kadang kita ni bila tak ada, semangat nak buat baik macam-macam. Bila dah ada, dah ada duit, tak sedekah pula. Masa tak ada duit bukan main. Aku kalau ada duit ni, masjid aku nak pergi 5,000 hak ni semua nak dibagi kan. Tapi bila dah ada, kalah tak hidung masin ni. Bukan tak hidung masin, tak hidung hangus kan. Kedekut ya amat. Allahu Akbar. Kak Rohayu, ada 2 kuliah pagi ni. Satu share, dengar kemudian sebab nak dengar kuliah Ustaz Ravi. Sila. No problem. Johnny Mac dekat rumah lain tak apa cantik. Ismi Muzakir, Subhan Nur. Muzakir, hari ni aku cuti. Kan? Hari ni ada kerja sikit bang. Hari ni abang dengan Abang Jamil kat office lah. Saya cuti hari ni. Pak Din, lambat hari ni berdiri tepi longkang. Janganlah Pak Din, duduk diam kan. InsyaAllah. Baik, sahabat yang dirahmati Allah sekalian, sambung lagi. Baik. Allahu Akbar. Baik, hadis yang seterusnya. Ini dalil-dalil lah sebenarnya diharuskan kita mencela orang yang melakukan kesalahan. La'anallahu sariqa yasrikul baydah. Yang bermaksud Allah melaknat pencuri yang mencuri telur. Ini pun satu lagi hadis ni. Kan, jenuh saya mencari. Jenuh saya memikir. Sebab sebenarnya hadis ni dia ada sambung tau. Nabi kata Allah melaknat orang yang mencuri telur dan dipotong tangannya. Ada sambungan sebenarnya hadis tu. Saya jumpa tadi ada sambungan. Tapi mungkinlah dalam kitab ni dia ambil pendek. Sebab dia nak point dia ambil sekerat pendek tu untuk menggambarkan Allah melaknat tu, itu aja kan. Jadi apa makna Allah melaknat pencuri yang mencuri telur? Sudahlah kan, telur ayam ke telur apa ni ustaz mencuri ni. Jadi saya semak tadi ada riwayat yang menyebut dimaksudkan telur itu bukan telur. Ada yang pandangan kata besi. Saya pun tak tahu macam mana telur boleh pergi ke besi tu. Tapi itu huraian. Tapi sebenarnya ginilah, point dia jangan mencuri. Itu aja. Usah kita gaduh pasal telur tu pula tak? Jangan. Maknanya point dia jangan curi. Makna mengambil hak lah. Sama macam cerita tadi, mengambil hak yang bukan milik kita. Itu namanya mencuri. Jadi pencuri akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal'iyazu billah. Baik, sambung lagi. La'anallahu man la'ana walidayhi wa la'anallahu man zabaha li ghairillah. Allah Ta'ala melaknat orang yang mengutuk kedua orang tuanya dan melaknat juga orang yang menyembelih binatang dengan tidak menyebut nama Allah. Na'udzubillah, tolong jangan laknat orang tua kita.
ibu bapa kita, mak ayah kita, datuk nenek kita serupalah. Jangan laknat, jangan keluar perkataan kesat, jangan keluar perkataan keji, sebab mereka adalah syurga kita. Jangan. Saya pernah ceritakan dulu, dah macam-macam orang dah kita jumpa yang maki hamun mak ayah ni, yang tak reti nak hormat orang tua, yang guna kalimah yang kesat memanggil ibu bapanya. Saya pernah cerita, kalau tuan-tuan, ibu-ibu yang selalu dengar kuliah saya pernah sebut ada anak yang panggil maknya babi. Wal'iyazzubillah. Menangis mak dia cerita kat saya, "Ustaz, anak saya panggil saya babi, Ustaz." Tak, jangan tuan-tuan. Kita ni siapa? Tak masuk syurga besok. Nah, so Allah akan melaknat orang yang mencela orang tua dia, menghina orang tua dia, maki hamun orang tua dia. Ialah mak ayah kita ni bila dah tua, kok mana pun ada salah silap dia, tak usah sampai menghina, kan? Kalau betul dia ada buat salah pun, mak ayah kita, dia tetap mak ayah kita juga. Jangan dihina dia, kan? Macam orang sebut kes Da'i Said sekarang ni lah, yang tengah viral-viral ni, kan? Kita tak tahu dia bersalah ke, dia tidak bersalah ke, betul ke dia buat perlakuan tu ke dia tak buat, kita tidak tahu. Masih dalam mahkamah, orang kata masih dalam perbicaraan atau siasatan. Jadi betul lah orang Melayu kata, jangan lebih sudu daripada kuah. Baru hari pertama dia kena tangkap, dah keluar memalukan ustaz, merosakkan nama pendakwah. Bawa-bawa tenang bro, belum dibuktikan dia bersalah. Dan kalau betul pun dia bersalah, dia memang manusia. Kalau betul dia bersalah, dia manusia, ada kelemahan, dia bertaubat, Allah ampunkan dosa kita, dosa dia. Yang kita mengata dia tu, macam mana cerita dia? Nampak? Jadi diam je lah, tak usah pandai-pandai mengulas lebih pada hakim mahkamah tinggi pula, kan? Kita doa yang terbaik saja. Bila tengok kes macam tu, kita doa mudah-mudahan benda ni tak betul. Itu saja. Jangan kita, bukan saya nak defend ke, nak backup ke, atau menyokong atau tidak menyokong, tapi saya sebut benda yang betul. Saya sebut benda tidak pasti, kita diam-diam, itu lebih baik. Kan, kita jangan cakap apa-apa, diam-diam, doakan yang baik-baik. Kalau betul, mudah-mudahan dia bertaubat. Itu ujian untuk dia dan ujian untuk kita juga sebenarnya. Allah nak tengok mulut kita macam mana, laju tak macam machine gun ke kita pandai kawal mulut kita, sebab remote tu ada kat tangan kita. Nampak? Boleh belajar sesuatu kat situ, kan? Jadi jangan pandai sangat, no? Tiba-tiba pula lagi tajuk, kan? Geram dengan manusia kadang-kadang. Main pukul rata, main borong. Kita jangan main borong-borong begitu. Tak? Tengok dulu ada saksi, ada pembuktian dia disabitkan, baru kita boleh bercakap. Itu pun bercakap kena ada lapik juga, kan? Jangan main serbu ikut dan aja. Baik, sikit lagi kita nak sambung. Yang kedua tadi, Allah melaknat orang yang menyembelih binatang dengan tidak menyebut nama Allah. Kan? Dan tak boleh makan pun sebab dia jadi bangkai, kan? Yang halal dimakan ni bila disembelih sebut nama Allah. Baik. Ustaz, tengok komen jap. Tengku Ratiah, terima kasih banyak. Kak Sabari Abu Samad, Nani, maaf Ustaz, nak tanya, ada tak tertanda yang Allah terima taubat saya, sebab sampai ni masalah tak habis-habis menimpa. Dia tanda terima taubat ni bukan bermakna bila Allah terima masalah kita selesai. Tak, bukan itu, kan? Dia, tugas kita taubat, minta ampun, istighfar, berazam tidak ulang balik. Cukuplah tu. Dan yang paling penting, Nabi dah ajar kita, bila kita taubat, kita kena letak sangkaan baik pada Allah, dia akan terima taubat kita. Sangka baik.
Aku dah taubat ya Allah. Dulu aku pernah silap, aku pernah terlajak, aku pernah terbuat, aku pernah termakan, aku pernah itu, aku pernah ini. Dan aku percaya Engkau akan ampunkan dosa aku ya Allah. Kau Maha Pengampun. Buat gitu. Kan? Tanda tu kadang-kadang kita nak tahu diterima tu, mungkin dia banyak dia punya cabang. Mungkin selepas kita bertaubat, hati kita tenang. Walaupun masalah tak habis-habis. Masalah memang tak habis. Macam saya cerita dululah, orang perempuan, masalah dia dari sejak anak dara sampai dah berstatuskan neni atau nenek atau grandmother, masalah dia bab kain tu je. Basuh kain, sidai kain, angkat kain, lipat kain, gosok baju kain. Masalah tu daripada dia anak dara sampai dah kahwin, sampai dah beranak, dah bercucu, cerita masalah kain ni tak selesai. Kan? Maknanya tak habis-habis. Jadi kita dah bertaubat, tak semestinya masalah tu terus hilang. Mungkin tanda-tanda taubat tu jiwa kita tenang. Tanda-tanda taubat tu kita dah menyampah dah dengan benda yang pernah kita buat dulu. Itu tanda-tanda taubat. Selebihnya kita serah pada Allah lah, kan? Ya, poin paling penting kita tu bertaubat. Kan Nabi kata, wa khairul khatta'it tawwabin. Sebaik-baik orang yang bersalah, kata Nabi, ialah mereka yang bertaubat. Itu Nabi sebut. Boleh nah? InsyaAllah. Terima kasih Kak Sabaria bersama Tengku Ratia. Video hilang. Macam mana pula Cik Milah video hilang? Sebenarnya kat saya pun hilang kat videonya ni. Kan dah tak keluar gambarnya, pening betul saya. Tapi tak apalah, kau dengar suara pun okey dah kot. Kan nak habis dah ni, 2 minit ujung-ujung hilang pula. Tahun. Betul Ustaz, namun dugaan bagi orang kuat agama amat hebat berbanding orang biasa. Sebab Allah sayang, Allah uji kita kaum Ustaz. Semoga menyesal, insaf dan tak ulangi. Segera bertaubat. Kan? Betul lah, Nabi pun sebut, Nabi kata lagi besar ujian, lagi kuat tanda Allah sayang. Dan dunia ni yang paling berat ujian ialah para Nabi dan para Rasul. Mereka diuji dengan macam-macam. Kemudian orang-orang yang mengikuti mereka lah, kan? Besar ujian, ulama, tok-tok guru, kan? Macam kita orang awam ni, cara orang awam lah, insya-Allah. Tak boleh mengata orang Ustaz, kita ada anak, takut nanti anak pula yang buat. Betul. Itu dipanggil bayaran cash atas dunia, kan? Allah bayar COD, cash on delivery. Kita buat kat anak orang, sekali anak kita buat kat kita. Dia macam tu lah, rotation tu berlaku. Pusingan alam tu Allah buat begitu, kan? Jadi kita jangan, kena hati-hatilah. Terima kasih Kak As yang masukkan link YouTube tentang hadis ubah sempadan tanah. Nanti kita boleh refer yang tu juga. Baik. Akhir sekali. Sekejap saya tengok. Yang hadis berikut tu kita sambung nantilah, 2 minggu akan datang. 2 minggu akan datang ni 8, hari ni 8 kan? 8 campur 14 berapa? 22. Dah habis PKPB kan? Tengoklah sama ada online ataupun di masjid, nanti kita tengoklah, insya-Allah. Baik, terima kasih semua. Kita berhenti setakat hadis tu. Hadis yang berikutnya, man ahaditsa fina haddasan au awa muhdisan fa alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Yang tu kita sambung 2 minggu akan datang, insya-Allah. Terima kasih pada muslimin muslimat yang bersama pada tengah hari ni, pagi ni. Siapa yang nak menyumbang untuk program Masjid Al-Falah, boleh rojok pada page Raudhah Muslimat Al-Falah, Raudhah Rakan Muslimat Al-Falah, Raudhah, Allahu Akbar, Raudatul Muslimat Muslimah Al-Falah. Payah betul nak menyebutnya.
kan. Itu page dia. So situ ada jadual, tiap-tiap hari kita ada kuliah live 10 pagi, 9 pagi, 9.30 pun ada, 10 pun ada. Boleh tengoklah jadualnya di situ. Dan nak menyumbang pun boleh refer di situ untuk membantu program-program kuliah-kuliah ni. Dan yang kedua, sedikit pengumuman, malam ni jadual asal saya 8.45 malam, setiap malam kita ubah sikit. Malam ni saya ada jemputan kuliah maghrib di Masjid As-Salam PJS 1 dekat dengan Taman Datuk Arun. Cuma memang tak ramai lah. Yang datang masjid pun 6 orang je sebenarnya. Saya dijemput kuliah maghrib di masjid, tapi yang duduk depan saya ada 6 orang. Tak ada masalah, asalkan orang sudah. Dan cuma mereka akan buat live menggunakan Facebook masjid. Dan insya-Allah saya akan sharekan link itu dalam Facebook saya Rahim Nasir dan page saya Ustaz Rahim Nasir, dan dalam grup Telegram kita lah, insya-Allah. Selepas maghrib malam ini. Malam besok macam biasa 8.45 malam balik lah, ikut jadual asal. InsyaAllah. Baik, terima kasih semua atas kehadiran, perhatian, perkongsian, dan saya minta maaf mungkin ada kelemahan dalam penyampaian saya pada pagi ini. Terima kasih sekali lagi Kak Maimana Ibrahim, Haslina Abdullah, Kak Maria Chan, Neni Rose, Kak Saliza Agus, Kak As, Johnny Max, Kak Habibah Abdullah, Tengku Ratiah, Tuan Haji Ismaidin, Sungai Petani, tu Raudatul Muslimah ada masuk. Saya dah pinkan tu nombor akaun Bank Islam. Siapa nak menyumbang boleh tengok link di bawah tu lah, yang kita dah pinkan nombor akaun tu. Boleh follow yang tu, insya-Allah. Baik, terima kasih banyak. Kita jumpa lagi insya-Allah malam ni kuliah maghrib. Nanti saya bagi link dia lah. Mudah-mudahan audio kuliah malam ni tak on, sebab saya guna masjid. Ataupun boleh juga buat audio kuliah sekali. Nanti kita tengok macam mana. Apa-apa kita akan hantar link nanti, insya-Allah. Baik, terima kasih. Esok kita ada Ustazah Isfadiah, Kitab Belitan Iblis. Itu program Raudatul Muslimah Al-Falah. Jadi siapa nak tengok 10 pagi besok, 10 pagi kan Kak As, 10 pagi besok boleh join page Raudatul Muslimah Al-Falah. Boleh like page yang berkenaan, dan kita ada kuliah setiap hari insya-Allah di situ secara live. Terima kasih. Yang baik, yang benar daripada Allah, yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Kita tangguhkan dulu majlis kita dengan tasbih kafarah suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih semua. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.